Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Khabar semua para jemaah surah An-Nur yang dirindui, yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan para jemaah diberikan rahmat dan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kebaikan buat kita semua dan direzekikan kembali untuk kita bertemu pada pertemuan akan datang, insya-Allah taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini kita bersua walaupun dalam rakaman, tapi sedikit perkongsian ini mudah-mudahan memberi manfaat buat kita semua, insya-Allah. Baik, jadi pada pertemuan kali ini saya mengambil kesempatan untuk kita berkongsi satu surah yang menjadi satu inspirasi kita lah dalam kehidupan kita, yang sepatutnya surah ni belum sampai lagi pada bacaan kita di surau. Cuma pada pertemuan ni saya suka kerana ayatnya yang tak begitu panjang untuk saya ambil satu surah secara sempurna sebagai kata apa, muhasabah ataupun tadabbur kita bersamalah. Kerana saya yakin dan percaya hadirin hadirat, tuan-tuan, perempuan, abang-abang, kakak semua solat sunat ataupun solat berjemaah di rumah, khususnya solat fardu dan juga solat sunat tarawih lah. Jadi surah yang saya rasa mungkin tidak terlepas untuk dibaca oleh abang-abang khususnya sebagai imam di rumah, iaitu surah yang bakal kita bincang, iaitu surah Asy-Syarh ataupun surah Insyirah ataupun mudah nak ingat Alam Nashrah. Okey. Jadi kita nak bincang sedikit surah Insyirah atau surah Asy-Syarh ini yang hanya ada 8 ayat pada pertemuan yang ringkas ini, supaya sekurang-kurangnya apabila kalau kita membaca surah ini dapatlah kita melihat intipati ataupun kebaikan ataupun istifadah konten yang ada dalam surah ini. Baik. Nama surah ini kalau kita melihat kepada tafsir yang kita gunakan, yang kebiasaan kita guna, iaitu tafsir Al-Munir, yang mana berada pada muka surat 285, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ataupun nama ini, nama surah ini sebagai Asy-Syarh. Surah ini maknanya penamaan itu diambil daripada apa yang berlaku dalam surah itulah. Okey. Ini dalam huraian ilmu ulumul Quran ada bahas macam mana nama-nama surah itu muncul. Baik. Jadi surah Asy-Syarh ini atau Insyirah atau Alam Nashrah ini ia dimulakan dengan penyataan tentang kelapangan dada kepada Nabi SAW. Nanti kita akan go through by ayat lah. Okay, hati baginda SAW diterangi dengan hidayah, iman dan hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati baginda lapang, tenang dan luas, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang bermaksud barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin lapangkan, memberikan kelapangan hatinya, afaman yashrah sadrahu lil Islam, maknanya Allah Taala berfirman, apakah barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelapangan pada jiwanya, nescaya dia akan lapangkan dadanya, yakni menerima Islam. Baik. Kemudian diceritakan hubungan surah Alam Nashrah ini dengan surah yang sebelumnya, iaitu surah apa? Surah Ad-Duha, betul ya? Jadi surah Ad-Duha pun saya kira surah yang menjadi bacaan harian ataupun bacaan selalu di kalangan kita lah yang solat di rumah. Surah ini mempunyai pertalian yang kuat dengan surah Ad-Duha kerana kedua-duanya mempunyai pertalian pada ungkapan dan juga tema. Di dalam surah ini diperkatakan tentang beberapa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW serta galakan supaya baginda bekerja dan bersyukur.
Ini falsafah kehidupan kita, iaitu mengimbangi antara usaha dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Tidak ada satu kita katakan sistem atau metod kehidupan seorang individu itu, khususnya orang Islam, yang mana melainkan dia perlu menghubungkan antara kehidupannya itu, usahanya, kerjanya, apa yang dia lakukan dengan keterikatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, yang bermaksud, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, yang ayat pada surah Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa, kan. Lalu dia melindungimu, fa'awa makna Allah Taala melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala dalam surah ini ditambah dan disandar firman-Nya, yang bermaksud, bukankah kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, telah melapangkan dadamu, yakni alam nashrah laka sadrak, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini memberi jaminan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kena ingat, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada baginda kekasihnya sallallahu alaihi wasallam itu, bukan bermaksud Nabi tu relax, santai, tenang, tak buat apa, relax. Tak, Nabi menghadapi saat-saat getir, kita katakan satu ujian yang tidak berbelah bagi, daripada perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi surah ini menceritakan tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbagai nikmat yang Allah kurniakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita boleh melihat nikmat-nikmat itu sebenarnya ada juga pada kita, yang perlu kita muhasabah, yang perlu kita syukuri, yang perlu kita hayati. Yang pertama, surah ini kita lihat membicarakan tentang 3 nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kelapangan dada Nabi, yang alam nashrah laka sadrak. Nanti kita tengok satu baik ayat. Baik. Jadi ayat ini memberi gambaran bahawa orang yang ditekan, yang ditindas, yang dizalimi, sebenarnya ada ruang untuk Allah Subhanahu Wa Taala tenangkan hatinya. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan juga tentang janjinya kepada Nabi SAW untuk menyenangkan perkara yang susah. Fa inna ma'al usri yusra, kan, nanti kita tengok. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi SAW supaya sentiasa beribadah, meluangkan waktu untuk menyampaikan risalah setelah selesai menunaikan tanggungjawab. Fa idza faraghta fansab, maknanya jangan kita abaikan waktu yang kosong. Terus kita menggunakan nikmat-nikmat ataupun ruang masa yang Allah anugerahkan kepada kita ni untuk kebaikan. Dan yang terakhir, setelah selesai melaksanakan semua perkara, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi SAW untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mari kita tengok cerita ataupun ayat by ayat dalam surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bagi Surahul Azim, bagi suami-suami khususnya, pastikan bacaan kita bagus. Kalaupun taklah macam para qari, tapi janganlah sampai salah teruk sangat. Jadi kalau boleh tadi ulang bacaan saya tu boleh dengar. Bacaan saya taklah setepat atau sebetul yang terbaik, tapi sekurang-kurangnya sedikitlah boleh jadikan panduan. Baik, yang bermaksud, bukankah kami Allah Subhanahu Wa Taala telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, dan kami lepaskan kamu daripada bebanmu yang memberatkan pundakmu. Ini apa? Tanggungan Nabi lah. Dan kami julangkan, masyhurkan sebutan namamu. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pula ada kemudahan. Kan dua kali Allah ulang. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Allah jualah hendaknya kamu berharap. Okey.
ayat yang sebab turun ayat yang ke-6. Dia ada cerita tentang ayat yang ke-6, iaitu ayat inna ma'al usri yusra. Iaitu surah ini diturunkan setelah orang-orang musyrikin mempersendakan orang-orang yang beriman dengan kemiskinan. Jadi orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW sudah tentu ramai di kalangan para sahabat yang miskin, seperti kita belajar dalam sirah nabawiyah. Maka mereka ini dihina, dicaci, dimaki oleh golongan Quraisy, yang sebahagian mereka itu sudah tentu di kalangan bangsawan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi jaminan kepada orang-orang beriman bahawa setelah kesusahan akan pasti datang al-yusr. Al-usr, kepayahan, al-yusr, kemudahan. Sebab itu orang ramai nama Yusri, kemudahanku. Dan jangan sesekali kita letak nama Usri, na'udzubillah, kesusahanku. Okey, Usri macam nak sedap je kan. Jangan Yusri, okey. Okey. Jadi dalam sepotong hadis diriwayatkan daripada Ibn Jarir At-Tabari daripada Hasan Al-Basri, dia menyatakan bahawa Hasan Basri menyatakan sesungguhnya sudah kesulitan itu ada, dinyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, ubashiru atakumul yasir yusra lan yaghliba usrun yusraini. Okey, bergembiralah, telah datang kepada kamu kesenangan, satu kesusahan tidak dapat mengalahkan dua kesenangan. Jadi kehidupan kita ini sebenarnya, kalau kita boleh faham daripada ayat ini, dalam banyak-banyak ujian sebenarnya 1001 kesenangan lebih banyak. Kita diuji dengan COVID-19, diuji dengan wabak, diuji dengan penyakit dan sebagainya, tapi kita lupa nikmat helaan nafas kita ini kita tak sedar kadang-kadang. Nikmat saya boleh bercakap, boleh merakam tazkirah ini satu nikmat. Nikmat saya boleh berbicara dengan tuan-tuan, dan tuan-tuan nikmat boleh mendengar, saya juga boleh mendengar, dan itu semua perkara yang kita tak sedari, yang mana sebenarnya perlu kita insafi bersama nikmat Allah kepada kita ni terlalu banyak. Kita mungkin melihat ujian-ujian itu sahaja sebagai kepayahan dalam hidup kita, sedangkan 1001 kemudahan, kesenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita itu tidak berbelah bagi. Ini perlu kita hitung dalam kehidupan kita. Ini juga antara rawatan bagi penyakit stres. Kalau ada orang rasa dia susah, dia tertekan, dia dihimpit dengan pelbagai kepayahan, mari kita pujuk hati kita bersama-sama bahawa kita sebenarnya sedang atau telah sekian lama pun dilimpahi dengan pelbagai nikmat. Tinggal lagi kita sedar ataupun tidak. Menjadi tabiat kita manusia ni, benda yang ada depan mata kita tak nak hargai, tapi bila dah hilang barulah kita tercari-cari. Na'udzubillah. Kita ambil contoh bila orang yang kita semualah ada penglihatan yang sempurna, insya-Allah. Okey. Na'udzubillah, kalau diuji kepada kita kehilangan pandangan, bayangkan betapa kita menikmati nikmat pandangan tersebut. Tapi sekarang ni kita tak ada nikmat, tak ada terasa ini satu nikmat sangat, betul tak? Kita rasa macam normal, pandang apa masalah. Tapi na'udzubillah, kalau Allah nak uji seseorang itu dengan kehilangan pandangan umpamanya, ketika itu betapa dia masa tu tak ada fikir masalah PKP ke, masalah apa. Nampak? Sebab tu ujian nikmat di tubuh badan kita ini pun sebenarnya dah tak terjangkau luas di sisi Allah, di sisi yang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Sesungguhnya Allah telah melapangkan dada Nabi SAW untuk menerima tugas kenabian, menanggung bebanan dan menghafal wahyu. Imam Ar-Razi berkata, ayat yang menyatakan tentang kelapangan dada dikemukakan dalam bentuk tanda tanya istifham, bertujuan membuktikan tentang berlakunya perkara tersebut, seolah-olah ia diungkapkan seperti kami telah lapangkan dada kamu, namun dikemukakan dalam bentuk istifham yang memberi maksud kelapangan dada tersebut benar-benar berlaku. Ini dipanggil uslub ataupun seni bahasa Arab. Maknanya ayat tu dia macam nak memaklumkan kepada Nabi Muhammad, kami telah lapangkan dada kamu, macam tu je. Tapi Allah buat soalan, bukankah kami telah lapangkan dada kamu? Jadi dia punya efek ataupun impact ayat tu
dia lebih strong, lebih menusuk ke kalbu. Muhammad bukankah? Jadi ini seni bahasa Arab atau seni Al-Quran itu sendiri yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, dan sudah tentu sesiapa yang mendalami ilmu bahasa Arab, ilmu lughah, memang akan menikmati, melazati setiap lafaz-lafaz kalimah Al-Quran. Sebab itu kalimah Al-Quran ini sangat amazing kalau kita teliti, hadami, kita perhatikan betul-betul. Cuma kelemahan kita, saya sendiri pun, kita tidak ada kekuatan bahasa Arab yang betul-betul. Melainkan kalau kita terjun dalam bidang pengajian Islam dan bahasa Arab lah. Jadi bolehlah macam saya nak faham sikit-sikit. Cuma makna nak sebut bahawa kebanyakan kita tidak menguasai ilmu itu. Tapi tak apa, itu bukan alasan untuk kita tak langsung untuk memahami Al-Quran. Memadai kita fahami apakah objektif ayat-ayat tertentu yang perlu kita fahami, dan alhamdulillah kita ada bahan, kita ada rujukan, kita ada sumber yang memudahkan untuk kita fahami, insya-Allah. Baik. Hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak, adik-adik, seluruh para jemaah yang sedang mendengar rakaman ini, kita sambung sedikit lagi untuk kita, kalau sempat kita habiskan, lebih kurang ada 15 minit, 14 minit lagi, untuk kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam surah ini juga berkaitan dengan menerangi hati Nabi SAW sehingga menjadi lapang, bersifat terbuka dan tenteram. Jadi kita dapat faham bahawa kehidupan kita ini tidak akan sunyi daripada segala bentuk ujian. Jadi bagaimana kita ingin memujuk hati kita, bagaimana kita ingin meruntun, memimpin hati kita ini supaya kita tidak melayani perasaan-perasaan yang kadang-kadang kita cuba menuntut hak kita tanpa batasan. Saya ambil contoh. Katakan seorang yang dizalimi ataupun yang dianiaya lah. Ni musim-musim orang beli barang online kan, di Shopee ke mana-mana kan. Kadang-kadang kita dapat barang yang mungkin tak setimpal dengan apa yang kita inginkan. Dan kita cuba contact seller, kita hubungi, dan akhirnya proses tu menyukarkan kita untuk kita kembali dapat hak kita. Baik, kita tracknya jelas, iaitu kita mesti berusaha untuk kita cuba mendapatkan hak kita, mempertahankan hak kita. Tapi hadirin hadirat, para penonton yang dimuliakan Allah Ta'ala, dia ada kadar, dia ada batasan, sehingga keadaan itu sebenarnya akhirnya ingin mendidik jiwa kita supaya kita bersabar, kerana keadaan itu sebenarnya Allah nak uji kita, nak tengok tahap. Kan kita baca ayat yang selalu kita dengar, alladzina idza asabatuhum musibah, ataupun walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, yang kita tahu bahawa hidup kita memang dengan penuh pentas ujian. Jadi itu cebisan ujian saya gambarkan, sebab realiti hari ini banyak orang shopping di Shopee, dan saya tengok banyak komen-komen, kadang orang tak puas hati beli tak sama dengan barang yang diminta dan sebagainya. Itu semua, tapi kita tak bermaksudkan kita biarkan saja, lantaklah apa nak jadi. Kan kita usahalah, kita contact, kita usaha kalau boleh. Tapi kalau kita sanggup nak pergi tribunal ke apa, tapi nak bagi tahu bahawa kadang-kadang ada benda yang memang hak kita pun di dunia ini Allah Taala hadkan, Allah bataskan, Allah kadarkan. Dan itu yang kita belajar dalam ilmu akidah pun. Qada dan qadar telah Allah tetapkan kepada kita, telah Allah tentukan. Jadi kalau kita pulun berhabis-habisan untuk kita nak puaskan juga kemahuan kita, sehingga kita lupa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menghadkan itulah hanya apa yang kita boleh dapati, maka kita katakan kita telah kehilangan sifat yang mulia, iaitu ketenangan, kesabaran, keredaan di atas ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan dalam hidup kita. Saya tak kata kita biarkan saja, kita kena usaha untuk dapatkan, tapi maknanya mesti kita fahami bahawa ia adalah salah satu siratan dalam kehidupan kita. Baik. Kemudian syarhus sadr, kelapangan jiwa tadi juga bermaksud menerangi hati Nabi SAW dengan ilmu hikmah yang melapangkan, supaya melapangkannya supaya ia dapat menerima wahyu yang diturunkan kepadanya. Jadi kita dapat faham bahawa dengan ilmu yang telus dan hati kita yang ikhlas untuk memahami setiap kalam Nabi, kalamullah, yang itu sebenarnya benar-benar mendidik kita menjadi orang yang tabah, yang sabar, yang kuat, yang sedia menghadapi setiap ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mencerita kata syarhus sadr, kelapangan jiwa ini
iaitu mengurniakan kepada Nabi itu iaitu ilmu. Yang mana dengan ilmu itu Nabi mengharungi cabaran-cabaran dakwah Nabi dengan hati yang memang tertekan, memang dihimpit dengan pelbagai penganiayaan, tapi Nabi tabah. Kerana Nabi tahu ini adalah siratan dakwah, perjalanan dakwah, liku-liku dakwah yang akhirnya Nabi berjaya memujuk hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ada yang berpendapat bahawa asyar ini bermaksud membelah dada. Okey, ini dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini ada pandangan yang agak jauh, tapi ya tafsiran, berbagai tafsiran yang dikemukakan oleh para ulama. Baik, hadis tentang kelapangan dada. Okey, ini tak apa, kita tinggal. Baik. Dalam hadis sahih terdapat riwayat daripada Anas bin Malik daripada Sa'sa'ah, daripada seorang pemimpin dari kaumnya, bahawa Nabi SAW bersabda, yang saya bacakan maksud itu masa kita dah terbatas, kurang setengah jam, saya ingat mungkin tak sempat habis, tapi ada kesempatan kita sambung. Tapi yang penting kita nakkan intipati yang boleh kita fahami. Baik, ketika aku sedang berbaring di sisi Kaabah dalam keadaan antara tidur dan jaga, tiba-tiba aku mendengar seorang berbicara, lalu dia mendatangi dan membawaku pergi. Kemudian aku dibawakan sebuah bejana emas berisi air Zam-Zam. Ini peristiwa Isra' dan Mi'raj, dalil yang digunakan oleh para ulama berkaitan dengan penyucian jiwa, menenangkan hati Nabi itu dengan menyucikan hati Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana kita tahu dada Nabi SAW dibelah, dibersihkan daripada segala perkara-perkara yang negatif, yang kotor dan yang mengganggu perasaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita pergi pada ayat yang seterusnya. Dan kami lepaskan kamu dari bebanan yang selama ini memberatkan tanggunganmu, pundakmu. Allah Subhanahu Wa Taala menanggalkan atau menghilangkan apa yang ada pada tanggapan Nabi, maknanya apa yang Nabi rasai sebagai perkara-perkara yang negatif lah, yang mengganggu hidup Nabi, yang membebankan perasaan Nabi, baik sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudah itu. Kita tahu fasa hidup Nabi ni ada beberapa fasa. Pertama, fasa kanak-kanak lah, fasa baginda membesar. Kemudian fasa Nabi dewasa, sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi dilantik menjadi Rasul pun ada dua fasa. Yang pertama fasa sebelum Nabi hijrah, dan selepas itu fasa selepas Nabi hijrah. Dan fasa-fasa ini kalau kita belajar dalam sirah, kita akan melihat pelbagai perubahan dalam hidup Nabi. Okey. Sebab itu fasa sebelum Nabi hijrah, kita tahu dakwah Nabi tegang. Nabi ditekan dengan keadaan yang begitu luar biasa. Tapi ketika di Madinah, walaupun masih lagi berlaku peperangan, pergaduhan dan seumpamanya, tapi jiwa Nabi itu dia berbeza dengan ketika Nabi di Makkah. Ada juga ahli tafsir mengatakan maksud ayat ini boleh ialah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah meringankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada melakukan kerja kenabian dan kerasulan serta menyampaikan risalah. Maka dengan itu baginda mudah meraih kejayaan. Okey, ini semua pandangan yang dikemukakan oleh para ulama. Qatadah rahimahullahu taala, seorang tabi'in, menyatakan Allah memuliakan serta menyanjung nama baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, iaitu pada ayat yang keempat Allah menyatakan, dan kami memuliakan wa rafa'na laka dzikrak. Okey. Allazi anqadha dhahrak, iaitu Allah Taala mengangkat bebanan daripada dia pundak Nabi tadi. Kemudian Allah Taala juga menyatakan wa rafa'na laka dzikrak, kami telah mengangkat namamu wahai Muhammad. Subhanallah. Jadi kita ini hamba Allah yang biasa, yang tidak ada apa-apa kelebihan, tapi Allah juga boleh memuliakan kita. Tidaklah Allah itu merendahkan kita, walaupun tidaklah kita boleh jadi nabi, cuma dengan ketaatan, dengan keikhlasan, dengan kesungguhan kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah boleh sahaja mengangkat darjat kita. Dan Allah mengangkat darjat kita itu tanpa memilih pangkat di dunia. Ini yang luar biasa. Sebab itu saya selalu sebut, janganlah ada orang ingat jadi ustaz ni istimewa. Betul lah, adalah kelebihan tertentu, ada orang mendalami agama sikit kan. Tapi janganlah kalau kita bukan ustaz atau bukan agamawan, kita rasa kita punya ruang untuk dekat dengan Allah itu terbatas. Tidak. Asalkan kita ikhlas, asalkan kita bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu yang terpandu dengan ilmu yang benar, ilmu yang mengikut track ataupun laluan Nabi, para sahabat dan juga tabi'in, para ulama orang soleh,
insya-Allah siapa pun kita layak untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita bukanlah kita katakan maksudnya kita ini memang kita boleh kita jadikan diri kita ni nak diangkat oleh orang supaya kita ni mulia, tak. Tapi maknanya kita ni boleh melalui jalan itu dalam keadaan kita sendiri bersungguh-sungguh membina diri kita. Baik. Kemudian pada ayat yang berikutnya, kita cuba ringkas jelah, ada sikit lagi, lebih kurang 5 minit lagi. Saya cuba cut terus pergi kepada ayat yang ke 5. Tadi kita ayat keempat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama Nabi. Kemudian ayat yang ke-5 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayatnya, fa inna ma'al usri yusra, yang bermaksud sesungguhnya sesudah kesulitan atau kesusahan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali Allah mengulang prinsip ataupun version ataupun nilai kehidupan kita ini tidak akan ada satu pun kepayahan melainkan padanya ada kesenangan. Sekurang-kurang atau setidak-tidaknya kesenangan, kesulitan di dunia ini yang dilalui oleh seseorang hamba itu pasti dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak dengan ganjaran yang luar biasa. Asalkan dia redha, dia tenang, dia hadapi ujian di sisi di dalam kehidupan itu dengan hati yang penuh husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ni prinsip kena kuat, tuan-tuan, iaitu kita akidah kita jelas, berbaik sangka kita kepada Allah Taala itu kena jelas. Jangan kita kadang-kadang apa ujian Allah ni, apa kenapa Allah buat macam ni. No, tak. Kita jalan terus. Apa saja Allah nak bagi dalam hidup kita ni, kita jalan terus. Jangan kita berbelah bagi, jangan kita kata apa asa macam syakwa sangka dengan Allah Taala. Na'udzubillah. Tidak. Jalan terus. Apa saja Allah Taala. Ni saya tahu ujian COVID-19, kita baca paper, ada orang yang dibuang kerja, ada yang macam-macam. Jalan terus. Asalkan kita terus tunduk kepada Allah Taala. Ni masalahnya kita ni tak berapa nak tunduk kepada Allah Taala. Maksudnya tunduk tu dalam erti kata yang sebenar, yang kita maksudkan adalah yang benar-benar menjadikan kehidupan ini nilai diri kita hamba Allah Taala. Kita mungkin solat, kita mungkin mohon kepada Allah, tapi hati kita tu tak benar-benar tunduk. Saya yakin dan percaya, tuan-tuan, kesusahan seumpama mana pun, hatta saya sendiri diuji. Saya ada keluarga, kita pun program tak banyak, terganggu dan sebagainya, masalah ekonomi dan sebagainya. Semua kita sama. Tak ada satu pun dunia mengalami keadaan ini, bukan Malaysia, bukan kita. Tapi kita menghadapi dengan tenang, dengan hati yang tabah, hati yang redha dengan ujian ini. Apa saja Allah nak berikan, ini semua ada percaturan yang terbaik di sisinya. Ini husnuzan kita dengan Allah Ta'ala. Ini akidah kita. Ini tautan jiwa kita dengan Allah Ta'ala. Jangan kita persalahkan sana sini, jangan kita petikai. Tak. Kita baiki diri, cari ruang, cari kesempatan, fikir dengan ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kita, akal yang cerdas, minda yang segar ini. Jadikan ini semua sebagai track laluan kita untuk kita terus hidup menjadi hamba Allah yang taat berperintahnya. Baik. Kemudian ayat yang terakhir, kalau kita boleh pergi kepada penutup, iaitu ayat yang ke 7 dan 8, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahannya. Apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, maka kerjakanlah dengan sesungguh-sungguhnya, dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya engkau berharap. Nampak? Inilah kemuncak hidup kita yang saya sebut tadi. Bagaimanapun perjalanan hidup kita, kita tahu ia adalah satu track yang telah dibina, telah diset up oleh Allah Ta'ala. Kita tinggal watak-watak saja untuk berjalan. Kita hadapi dengan tenang, dengan hati yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah, percayalah, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah, abang, kakak, tidak ada satu pun kesulitan di alam ini, di kehidupan ini, melainkan padanya pasti akan ada jalan keluar. Jadi saya kira inilah dia surah yang menjadi satu prinsip kehidupan kita yang mesti kita jadikan ia sebagai kita kata inspire, pembakar semangat kita, motivasi kita untuk terus kita menjadi umat atau hamba yang terus kuat, terus kita memerah minda kita, memikirkan dengan hati yang bertaut kepada Allah Ta'ala. Jangan kita gelisah. Sebesar-besar ujian, sebesar-besar kepayahan, ketahuilah di sana akan ada, masih ada, dan telah pun ada
hamba yang jauh lebih susah, lebih derita daripada kita. Jadi alhamdulillah kita diberikan nikmat. Saya yakin dan percaya semua yang menonton ni sedang berbuka ataupun telah berbuka puasa, alhamdulillah. Semoga Allah Taala menerima segala amal ketaatan kita di sepanjang bulan ini. Kita terus konsisten beribadah, bersedekah, kita lakukan amal-amalan yang kita mampu sebaiknya. Mudah-mudahan Allah Taala permudahkan urusan kita, berkati hidup kita dunia ini, diberikan ganjaran sebaiknya dan dilimpahkan juga ganjaran di akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk pertemuan kita. Terima kasih kepada pengurusan surah An-Nur Bandar Puteri yang memerah idea untuk invite saya dan semua asatidzah ustaz-ustaz yang lain. Kita sama-sama berkongsi, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Saya mohon maaf sekali lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.